Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafifi bin Samsul, 17 DTK 21 F1073. Dari kumpulan 2 dan kelas DTK 2C. Pada skrin saya ialah ahli-ahli kumpulan saya, iaitu Muhammad Zul Hakimi bin Ali Amran, 17 DTK 21 F1085. Seterusnya, Alif Fizal bin Azrul Harith, 17 DTK 21 F1061. Seterusnya, Sudiman bin Zaini, 17 DTK 21 F1083. Dan akhir sekali, Muhammad Syakir Walid bin Muhammad Sapuan, 17 DTK 21 F1065. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan etika dan peradaban di Tanah Melayu pada era kolonial. Pengenalan era kolonial. Kolonial bermaksud dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Salah satu perkataan yang memberikan sama maksud dengan kolonial adalah imperialisme. Antara negara yang melakukan kolonialisme ataupun imperialisme adalah British yang berdasarkan kolonialisme di Tanah Melayu kerana kedudukan strategik Tanah Melayu yang terletak di antara China dan India. Mereka juga melakukan kolonialisme di Tanah Melayu disebabkan Tanah Melayu penuh dengan biji timah. Kolonialisme telah memberikan kesan negatif pada struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan, iaitu terkandung dalam aspek politik dan sosial. Pemasukan imigrasi menjadikan faktor besar berlakunya perubahan sosial dalam pecahan masyarakat di Tanah Melayu disebabkan British ingin mentadbir dan melemahkan pentadbiran Bumiputera ataupun pentadbiran Raja-Raja Melayu. Penduduk negara yang telah dijajah tidak mempunyai hak yang sama dengan penjajah. Seterusnya, struktur politik. Kuasa pemerintahan raja dan pembesar adalah terhad. Struktur masyarakat tradisional Melayu sebelum kedatangan British adalah dalam bentuk sistem feudalism. Feudalism merupakan sistem ekonomi, politik dan sosial. Masyarakat feudal terikat dengan sistem feudalism kerana mereka sangat memerlukan perlindungan. Kesan dan contoh kolonialism British. British telah menyebabkan raja kehilangan kuasa. Contohnya, semasa pemerintahan kolonial, Raja-Raja Melayu telah dipaksa mengikut nasihat para pegawai British dalam semua urusan pentadbiran, kecuali perkara berkaitan dengan adat rasam dan agama Islam. British juga telah menyebabkan masalah sosial dalam masyarakat Melayu. Contohnya, kolonial British telah mengamalkan corak pergaulan bebas di antara jantina. Sedangkan tradisional masyarakat Melayu beragama Islam, pergaulan antara berlainan jantina adalah dilarang. Pengenalan sistem residen. Sistem residen merupakan satu sistem pemerintahan secara tidak langsung kerajaan British di Tanah Melayu. Mengikut sistem residen ialah seorang pegawai British yang dilantik sebagai penasihat sultan dalam semua perkara kecuali yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Pengenalan sistem residen menyebabkan berlakunya perubahan dalam aspek politik, sosial dan ekonomi. Pengenalan sistem residen di Perak. Wakil British iaitu Hugh Slough telah berjaya mengekalkan sistem feudal masyarakat tradisional Melayu. Para pembesar masih menjalankan hasil kutipan cukai dalam bentuk tunai. Namun hasilnya mereka diberi gaji atau allowance. Pengenalan sistem residen di Pahang. British berjaya menempatkan J.P. Rogers sebagai residen British yang pertama di negeri Pahang. Kemudian, British bertindak menghapuskan sistem perhambaan yang telah memberi kesan kepada golongan orang kaya yang mempunyai hamba kerana hamba di Pahang berfungsi untuk membantu melaksanakan pekerjaan. Kesan dan contoh pengenalan sistem residen. Sistem residen menyebabkan berlakunya perubahan dalam aspek politik di Perak. Selain aspek politik, sistem residen juga membawa perubahan dalam aspek ekonomi dan sosial di Perak. Kesan pengenalan sistem residen.
Pentadbiran British mewujudkan keamanan dan ketenteraman demi menjamin keutuhan dan kelancaran pentadbiran. Pengenalan kepada sistem residen juga membawa perubahan dan kemajuan dalam aspek ekonomi di negeri-negeri Melayu. Pembangunan ekonomi berkembang pesat kerana residen bertanggungjawab memajukan sumber ekonomi seperti perusahaan bijih timah dan pertanian. Dari segi sosial pula, perkembangan bandar-bandar baru seperti Ipoh, Kuala Lumpur dan sebagainya. Sumber rujukan yang saya dapat ialah daripada sini. Perkenalan. Maksud kolonialisme. Kolonial itu sendiri bererti penguasaan sesebuah bangsa ke atas bangsa lain yang sama ada melibatkan politik, ekonomi maupun sosial. Antaranya, British yang berdasarkan kolonialisme di tanah Melayu sebagai satu cara mengeksploitasi rakyat dan menjadikannya sumber kepentingan negara induk mereka iaitu British. Kemasukan imigrasi menjadi faktor besar berlakunya perubahan sosial dalam pecahan masyarakat di tanah Melayu disebabkan British ingin mentadbir dan melemahkan pentadbiran Bumiputera ataupun lebih dikenali sebagai pentadbiran Raja-Raja Melayu. Dalam pentadbiran ini, British telah melaksanakan sistem pentadbiran di tanah Melayu melalui hak memungut cukai seperti yang berlaku di Perak, di mana seorang pembesar British iaitu J.W.W. Birch yang ingin mempunyai kuasa dalam memungut cukai daripada pembesar dan juga Sultan Perak. Di sini, pembesar dan juga Sultan Perak amat digugat kuasanya. Selain itu, British telah menghapuskan sistem hamba abdi dalam pentadbiran di tanah Melayu. Contohnya, J.W. Birch cuba menghapuskan amalan ini dengan memberi perlindungan kepada hamba abdi yang berjaya melarikan diri ke rumahnya. Seterusnya, pendidikan. Pada tahun 1874, British telah memperkenalkan pendidikan yang dibahagikan mengikut struktur kaum terbesar di tanah Melayu. Pada era ini, sekolah Melayu dikurangkan pendidikannya kerana pihak British tidak mahu orang Melayu berpendidikan yang tinggi dan hanya di peringkat sekolah rendah saja. Manakala, sekolah Inggeris, Cina dan India diperkembangkan. Dalam kemasyarakatan pula, masyarakat di tanah Melayu semakin meningkat dari yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India di mana British telah memperkenalkan dasar pecah dan perintah yang dilakukan oleh British yang menyebabkan berlakunya perbalahan kaum disebabkan tiada kefahaman. Di sini, British telah menentukan peranan dan juga kawasan bagi setiap kaum supaya tidak berlakunya pergaulan antara kaum yang lain, iaitu kaum Melayu di kampung, kaum India di ladang getah ataupun lombong dan kaum Cina di bandar. Di sini adalah rujukan dan juga nombor web yang saya gunakan untuk membuat pemataran. Pertanian. Masyarakat Melayu pada zaman kolonial British adalah berasaskan pengeluaran pertanian seperti getah. Pokok getah yang berasal daripada Brazil telah berjaya dibawa oleh Sir Henry William ke England. Seterusnya, sebanyak 9 batang anak getah mula ditanam oleh Sir Hoglo di halaman kediamannya di Kuala Kangsar. Pada zaman itu, getah telah menjadi tanaman yang ideal bagi memenuhi keperluan Eropah. Perlombongan. Perlombongan emas sudah mula dijalankan oleh orang Cina pada tahun 1880 di Sungai Segama. Emas didapati di sepanjang tebing Sungai Sarawak dan tempat ini telah menarik perlombongan Cina kerana lombong sambal tidak lagi mendatangkan hasil. Emas juga tidak begitu banyak ditemui dengan perlombongan yang tidak teratur. Oleh itu, pada tahun 1890-an, syarikat Borneo telah memperkenalkan alat-alat melombong yang moden dan telah membuka lombong sendiri di Bau dan 2 tahun kemudian dirauh Pahang oleh syarikat dari Australia. Justru itu, perlombongan ini telah memberi peluang kepada industri perlombangan emas dan mencapai kemuncaknya selepas 20 tahun. Kesan kepada orang Melayu. Pertama, British telah mengamalkan pecah dan perintah bagi memudahkan pentadbiran mereka di tanah Melayu. Kedua, pada masa itu, orang Melayu telah disisihkan dari corak kegiatan ekonomi komersial yang telah diwujudkan walaupun tidak ditindas secara kekerasan. Dan akhir sekali, pecah dan perintah telah digunakan di tanah jajahan
untuk melemahkan Bumiputera dan memberikan keutamaan kepada kaum imigran sekaligus memisahkan mereka daripada penduduk Bumiputera. Tersebut adalah sumber rujukan. Sistem perhubungan, pengangkutan dan komunikasi terawal di Tanah Melayu ketika pada era kolonial ada berkaitan dengan dasar campur British terhadap Tanah Melayu pada ketika itu, di mana pihak penguasaan ini menginginkan sistem perhubungan yang cekap dan pantas. Dengan tujuan ini, pihak British mampu untuk membawa hasil ekonomi ke pelabuhan untuk dieksport dengan lebih mudah dan menjimatkan kos. Dan ianya boleh dijadikan pengangkutan harian seperti jalan raya dan kereta api itu sendiri. Malah komunikasi antara satu sama lain seperti pejabat pos, talian telegraf dan telefon menjadi antara satu impak yang besar terhadap perluasan kuasa pentadbiran British di Tanah Melayu ketika itu. Jadi untuk kewujudan perhubungan dan komunikasi, ianya berkembang sejak campur tangan pentadbiran British di negeri-negeri selat, di mana ketika itu ianya akan berfokus kepada penyediaan telegraf dan talian telefon di negeri-negeri selat. Dan ada antara pejabat pos ketika itu dipasangkan talian telegraf, dan ada sesetengah pejabat pos itu dijadikan stesen pertukaran talian telefon. Dengan ini pihak British ketika itu mampu untuk menghantar sebarang maklumat dan sebarang info kecemasan, contohnya dengan lebih cekap dan efisien. Antara contohnya, ada satu talian telegrafi yang menghubungkan Pulau Pinang ke Kuala Lumpur ketika itu. Dia panjang seperti landasan kereta api dan digunakan secara rasmi pada Oktober 1904 menurut pada kajian sejarawan. Ianya akan memudahkan dan mempercepatkan urusan pentadbiran kolonial, di mana mereka akan tidak memerlukan orang untuk dihantar ke setiap negeri untuk menghantar sebarang maklumat yang besar ketika itu. Okey, untuk kewujudan pengangkutan kereta api, ianya telah diperkenalkan oleh British pada kurun ke-19 ketika itu, dan pada awalnya bertujuan untuk pelombongan biji timah dan dibuat secara pendek sahaja untuk menghubungkan kawasan Lombong dengan pelabuhan. Tapi pada peringkat yang pertengahan, pembinaan diteruskan untuk menghubungkan kawasan utara dengan selatan apabila negeri-negeri Melayu bersekutu ditubuhkan. Ini bertujuan memenuhi keperluan ekonomi biji timah dan getah yang semakin berkembang. Jadi keperluannya semakin pesat ketika itu memainkan peranan dalam pengangkutan kereta api itu sendiri untuk maju. Dan pada peringkat yang terakhirnya, landasan kereta api dibina secara sepenuhnya selepas British berjaya memperluaskan pengaruhnya di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi dengan ini ianya adalah satu kejayaan yang besar untuk British untuk membina landasan kereta api secara meluas di Tanah Melayu, dan ianya hanya di seluruh Tanah Melayu kecuali Terengganu, dan tiada lagi landasan kereta api yang ditemukan di Terengganu pada ketika itu, dan dijadikan pengangkutan awam bagi penduduk Tanah Melayu serta memenuhi keperluan ekonomi dan pentadbiran British ketika itu. Jadi bukan sahaja untuk menghantar perrombongan sahaja, dan digunakan untuk pengangkutan bagi penduduk Tanah Melayu. Untuk kewujudan jalan raya di jajahan dinding, jajahan dinding adalah negeri-negeri Melayu yang lain yang berhampiran dengan negeri-negeri selat, dan ianya memperuntukkan perbelanjaan khusus untuk kerja-kerja penyelenggaraan jalan raya, dan membaik pulih jalan raya dan menaik taraf keadaan jalan raya pada tahun 1931, di mana ketika itu sebelum menaik taraf terdapat jalan yang sudah diselesaikan, tapi dengan keadaan jalan yang tidak berkualiti ketika itu, pihak British terpaksa membuat satu kaedah baru untuk membina satu jalan raya yang lebih efisien dan lebih teratur gitu. Dan hasil-hasil
ekonomi ini perlu diangkut dengan kadar segera dan menjimatkan masa perjalanan. Dengan sistem pengangkutan dan jalan raya yang teratur, maka pihak British mampu untuk memperluaskan hasil-hasil ekonomi ini dengan secara maksimal. Dan ketika itu pertambahan penduduk mendorong untuk adanya keadaan jalan raya yang lebih besar dan lebar sebagai nadi perhubungan utama mereka. Pada ketika itu, penduduk Tanah Melayu ingin memperluaskan sektor ekonomi setiap penduduk mereka, dan ini adalah menjadi satu impak yang positif terhadap penduduk Tanah Melayu dalam menjalankan ekonomi harian untuk bertukar-tukar ke negeri yang lain. Kesimpulannya, secara umumnya, kedatangan British telah melemahkan kuasa Sultan dan pembesar. Sistem residen yang diperkenalkan oleh British telah membawa perubahan dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Melalui penguasaan politik yang kuat terhadap Raja-Raja Melayu, British berjaya menarik sokongan masyarakat agar menumpukan kesetiaan kepada British. Kesannya, kolonialisme berlaku perubahan secara radikal selepas kedatangan British. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih